أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملك والملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا يا الله، اصرف عنا يا الله هذا الوباء، إنك على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesihatan yang sempurna oleh Allah. Selamat lagi daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, tak kira apa jua wabak yang menimpa, sehingga kita boleh datang ke rumah Allah, beriktikaf di rumah Allah, berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur sangat-sangat dalam kekhawatiran masyarakat. Sebelum ni kemeluk negara selesai, tinggal lagi COVID-19 yang nampak semakin hari semakin merebak. Maka doa yang ketiga daripada tiga doa yang dibaca pada awal mukaddimah kita tadi, sayuginya dibaca pada setiap hari 3 kali pagi, 3 kali petang, supaya terselamat ia daripada wabak yang menimpa. Itu amalan para alim ulama dahulu untuk mengelakkan daripada ujian-ujian penyakit, terutama sekali ingat tu yang kita dah kongsi dah sebelum ni. Amal baik-baik, mudah-mudahan selamat. Sebab apa? Kita nampak kecil je. Virus tu kita nampak kecil sahaja, tapi kesannya begitu besar. Kesan kepada ekonomi sebuah negara tumbang, China habis. Kesan kepada ekonomi Arab Saudi habis. Walaupun tak berapa lama sahaja dia menutup untuk visa-visa umrah, tapi berapa banyak income sebuah negara itu menurun, tak ada. Maka China lebih-lebih lagi. Begitu juga kita, syarikat-syarikat penerbangan, ejen-ejen travel agency, cuba tengok, yang dah beli tiket pun terpaksa dibatalkan. Hanya satu sahaja Allah uji, yang virus yang mungkin belum tentu kita dapat tengok dengan mata kasar. Kita orang sebut virus, kita pun virus lah kita. Tak tahu apa pun, tak nampak macam mana bulat ke lepek, kuruh ke bujur ke, tak tahu. Orang sebut virus, macam mana virus? Warna apa virus? Hijau, biru, virus.
Tak tahu kan. Orang sebut virus, kita pun virus lah. Virus apa? Oh, COVID-19. Kalau kata COVID 2020, 2020 lah kita. Tak tahu. Kena tahu virus. Maknanya, tentera Allah, kalau Allah nak datangkan sikit je. Virus terampuk tu belum lagi hak besar belum lagi tayrun ababi termihim bihijaratin min sijil. Sebenarnya ini kena beri kekuatan kepada orang Islam, kebergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bergantung kepada manusia, bergantung kepada Dia Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kuasa. Kau hanya Cina dengan kuasa yang dia ada, tapi Allah datangkan hanyalah seekor, kau panggil apa? Sekawan, pasang virus tu. Dia panggil apa? Seekor virus. Penjodoh bilangan yang paling tepat. Mana guru bahasa? Virus. Seekor virus COVID-19 telah dijumpai berkeliaran. Ada. Sekawan, sepasang, sekelompok. Payah. Maknanya nak cerita kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kuasa dia. Kecil sahaja. Kalau Namrud, tentera-tentera Namrud mati dengan Lat. Gemuluh Fir'aun mati kerananya kecil semua tu. Orang yang bina, yang tamadun empayar yang besar, kaya raya, punya segala-galanya milik, tapi mati kocul dia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Gemuluh Fir'aun, nyamuk je. Namrud lalak sahaja. Tak percaya tuan-tuan, cuba tidur dengan nyamuk seekor dalam kelambu. Tak ada nak tidur, dia buat kacau. Wing. Apa tak kena? Wing. Kita baru nak lak, dia pun mari. Wing. Allah ya ilaha illallah. Itu kecil. Apatah lagi kalau besar, Allah bagi ujian kat kita. Jadi syukur sangat-sangat kerana masih lagi dapat datang ke rumah Allah, beriktikaf di rumah Allah. Yang tak datang tu sebab dia kena COVID-19. Jadi maafkanlah dia. Kerana dia penyakit COVID-19 kena, maka dia kena sita di rumah. Tak boleh nak keluar. Tak apalah, biar nak macam mana. Sebenarnya mukun ni juga datang pun. COVID-19 kau 20 kau ni je lah. Duduk di rumah lah. Dia tak kira virus tak virus. Virus dia tu virus tak boleh datang masjid. Datang masjid jadi gatal, jadi miang. Jadi tu virus dia. Tu besar tu virus tu. Tu kena tembak dengan tuan-tuan dia. Bukan tembok virus tu, tembok depan virus. Sebab zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suruh bakar rumah orang tak sembahyang Jumaat tau. Tu bagi tahu sahabat mungkin cari tu, bakar rumah dia. Tak ada pun bakar rumah, tapi pergi cari. Rasulullah panggil Jumaat. Bersungguhnya untuk kita kerah untuk sembahyang Jumaat, sampai Rasulullah kata ihraku buyutahum. Bakarlah rumah-rumah mereka. Apa inzar, peringatan nabinya begitu sekali supaya dibakar rumah. Nak suruh datang berimpung ramai-ramai ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beri kekuatan. Bila kita ramai, kita rasa semangat. Kekuatan kita lain. Kita ada tak ramai, mungkin dalam 100 orang, tetapi majoriti selepas sembahyang maghrib tadi ada sembahyang ba'diyah, sebab semangat tu ada. Cuba dia balik di rumah, sembahyang maghrib di rumah tadi, ada ke ba'diyah ataupun qabliyah 2 saat daripada sekarang. Confirm tak ada. Tak ada semangat. Mana ada semangat kat rumah seorang-seorang. Tengok ke bini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok bini di sebelah kiri, dia pun cucu-cucu pergi dapur, baju air. Bes. Kita pun terus nak beli air, tengok buletin utama. Kok tengok kerajaan berubah. Tak? Tak ada semangat. Tapi bila ramai, Allah semangatnya kita untuk sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat adanya sembahyang ba'diyah ataupun qabliyah. Sebab ramai, semangat tu ada. Macam orang main bina badan. Cuba bina badan kat rumah. Berapa saat dia boleh tahan? Keting. Kayu basikal, tengok kalori sikit. Seminggu je kayu basikal. Lepas tu buat sakut, spender, baju dalam, seluar dalam, kain lapis anak. Serba-serbi, baju kok, blazer laki pun duduk di tu tempat kalori. Cuba pergi dekat gymnasium punya tempat. Kita tengok ramai, semangat. Tengok body, mari. Ya Allah, cantiknya. Kita pun buat sak-sak. Nak tengok macam dia tu, semangat pakat buat. 2 jam tak rasa lagi. Duduk tingkat atas. Tingkat bawah, kedai mamak. Turun, mampu kerah.
Main 2 jam, makan roti canai, double barrel. Telur goyang. Habis melekat balik lemuk. Semangat dah. Tengok kawan-kawan kena mamak, lagi semangat pukul 12 malam makan. Kita pun semangat. Hayun juga. Walah tadi dah bagus dah, bakal lemuk. Tak jadi apa. Habis situ hilang raik, ruyuk situ je lah. Baik tuan-tuan ada syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amalkan doa tu jangan lupa Baik, sikit kita akan tengok dulu sebelum kita tengok khalasah ringkasan daripada Syama'il yang lepas. Kita tengok sikit mengenai maksiat yang disegerakan bala ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan semula kepada kita. Ni kalau kita pernah dengar ini sebagai zikir atau peringatan semula kepada kita 15 maksiat ini yang segera dibalakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata dia ni hadis daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Yang pertama iza kana al-maghnami duala. Kita ambil rekah-rekah supaya kita ingat apabila harta negara itu berkisar di kalangan orang-orang besar sahaja. Iza kana al-maghnama duala. Duala ni makna dauli. Macam di peringkat antarabangsa sahaja, peringkat atasan sahaja yang menggunakan harta-harta itu tidak diagihkan, harta-harta itu sama rata. Harta itu hanya beredar pada orang tertentu sahaja dapat hasil negara. Patutnya hasil negara diagihkan kepada semua rakyat jelata daripada rakyat di bawahan sehingga kalau ke pucuk pimpinan negara. Semua sekali kena dengan seadil-adilnya. Sama ada by persen dan sebagainya, terserahlah kepada kebijaksanaan pemerintah. Tetapi kalaulah dia tidak diagihkan kepada semua sekali lapisan, tunggulah bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satu akan dibalakan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal amanatu maghnama, apabila suatu jawatan amanah itu jadi rebutan. Orang berebut nak pegang jawatan. Tak kira jawatan apa sekalipun. Bila berlaku demikian pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tak bagi jawatan kepada orang yang datang minta jawatan. Jawatan dalam negara tiba-tiba datang seorang sahabat, ya Rasul, aku nak pegang portfolio sekian. No. Aku tak bagi. Rasul tak akan lantik siapa yang datang meminta jawatan. Sebab bila minta jawatan, dia ada satu benda yang dia target daripada jawatan yang dia ada. Tak kira lah dia jadi menteri apa benda sekalipun, asas tani ke, menteri wilayah ke, apa juga jawatan. Sebab dia ada target dia. Maka Rasulullah kata no. Wal amanatu maghnama, jadi berebut dengan satu-satu jawatan. Yang ketiga, waz zakatu maghrama, bila mana zakat itu mula dijadikan hutang. Gharam itu hutang. Zakat mula dijadikan hutang. Hari ini cukup nisab. Hari ini nisab 11 hari bulan 3, tapi ditangguhkan 11 hari bulan 4 sebagai contoh. Maka itu namanya zakat telah pun dijadikan hutang. Zakat hari ini sampai nisab, apa qadar dia hari ini juga kena keluar. Tak boleh tangguh-tangguh. Jangan ditangguhkan. Sebab kalau kita tangguh, kita telah tangguh hak orang lain dalam harta kita. Harta kita Allah bagi 1 juta. Maka 1/40 daripada 1 juta itu ialah milik orang lain. Ataupun 2.5%. Kalau 1 juta, 25,000 milik orang. Banyak juta, banyak ratus ribu lagi milik kita. Keluarkanlah 25,000 bagi orang. Selesai masalah. Jangan dihutang-hutang. Yang keempatnya, wa ata'ar rajul zawjatahu, bila mana seorang suami ataupun lelaki itu mula mentaati akan isterinya. Bila suami atau lelaki taat isteri dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, isteri nak keluar pergi kenduri, dia pun buat free hair, make up sana, make up sini sebagainya, kita pun senyum reda. Oh, cantiklah awak kali ni. Kalau awak pakai tudung nampak tak cantik, awak free hair, merah, biru, kuning, rambut cantik sangat. Kata untuk lelaki pondan. Bongok punya lelaki. Bini kita orang tengok tempat kenduri ada beribu orang. Tak rasa jealous langsung. Tak rasa cemburu. Ini lelaki dayus. Yang dayus,
La yadkhulunal jannah. Buka kitab Muhammad fi ulumul hadis. Ad-dayus la yadkhulunal jannah. Mana-mana lelaki dayus tidak boleh masuk syurga. Lelaki dayus tak boleh masuk syurga. Apa yang dayus? Apabila dia membiarkan anak isterinya itu dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia redha. Habis. Bukannya dayus itu seorang suami, seorang lelaki yang membantu isterinya di dapur, beli barang dan sebagainya. Bukan. Itu lelaki ikut sunnah. Lelaki dayus, lelaki yang membiarkan isteri taat kepada isteri dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Tak boleh. Jadi bila ada mana-mana lelaki ataupun suami mula mentaati perempuan atau isteri dalam hal maksiat. Dalam hal maksiat, ingat. Maksudnya dalam hal lain. Bantuan rumah tangga. Minta tolong basuh kain. Minta tolong lipat kain. Minta tolong dapur. Beli barang. Tidak menjadi dayus. Cuma istilah orang Melayu sahaja. Bila tengok suami bantu isteri, dia kata dayus. Muka macam pecah rumah tapi dayus. Angkat kain. Hujan biarlah. Aku hujan basah kuyuk kain. Lantak dia lah. Bini kita ada. Oh, hebatlah dia. Dia rasa dia hebat tu. Upiah atas kepala, jubah meleret. Kain hujan tak pergi angkat. Sebab takut pergi angkat kain tu, dayus. Engkau angkatlah kain tu basah. Hujan. Sekarang kena pula ping lagi. Kain di ampayan tak nak angkat. Kain bini kau angkat. Orang hajar punya jantan. Sama-sama angkatlah. Angkat kat luar, angkat kat dalam. Baru adil. Ni kat dalam, angkat kat luar tak nak angkat. Wa aqqa ummahu, yang kelimanya ialah durhakanya seorang anak kepada ibunya. Yang ni dia bersambung wa barra sadiqahu wa jafa abahu. 5, 6 dan 7 ini Nabi sebut serangkai. Maksudnya bila mana adanya anak-anak derhaka kepada bonda-bonda mereka. Wa barra sadiqahu, terlalu rapat baik dengan sahabat-sahabatnya. Wa jafa abahu, renggan dengan bapa-bapanya. 3. Maksudnya, tengok baik-baik, ibu dengan ayah. Wa jafa abahu, aqqa ummahu, barra sadiqahu. Dia lebih utamakan kawannya daripada ibu dan bapaknya. Mula derhaka. Mak, tolong beli gandum kejap, Mak. Datang Aiman ajak mak pergi main futsal. Lalu dia pergi main futsal. Dia tinggal permintaan mak dia. Dia tak dahulukan permintaan mak dia suruh beli gandum. Dia enggan. Dia dahulukan kawannya. Bukan tak boleh dengan kawan. Kawanlah. Kawan yang baik tak ada masalah bersukan. Silakan. Tetapi dahulukan permintaan bapa, ibu. Ibu suruh beli gandum. Kalaulah si Aiman ni baik, dia akan cakap kat mak, mak jom kita pergi beli gandum yang mak kau suruh beli tu dulu. Kejap lagi kita main bola. Itu baik. Tapi itu cepatlah. Alah, mak tu boleh beli sendirilah. Mak kau kedai pun dekat je. Sebelah tu je jalan kaki sekejap je. Kata si Aiman, itu racun. Yang tu tak boleh bagi kawan. Sebab dia akhlak tak baik. Tu je. Kalau akhlak dia baik, dia ajak pergi beli dulu, baru dia pergi main bola. Itu dia. Mana dia mula derhaka kepada ibu bapa mereka dan dia mula terlalu melebihkan akan kawan-kawan mereka. Itu peristiwa akhir zaman. Itu mengundang bala Allah Subhanahu wa taala. Wa jafa aba, enggan dengan bapa, renggan. Kita dengan bapa kita merenggang, tak berapa. Telefon pun cukup dah, telefon mak lain, telefon ayah lain. Hello, Assalamualaikum. Ayah sihat, dah makan? Okey, terima kasih Pak. 3 saat setengah. Kurang dengan bapa, jafa, enggan, renggang dengan bapa. Patutnya kita dengan bapak kita daripada kecil lagi kita pergi masjid sama-sama, dengan ceramah sama-sama, kuliah sama-sama, tak renggang. Yang baiknya ialah orang yang isap rokok anak dengan ayah. Orang tu baik. Bergilir puting. Tolong abah punya cuk, abah nak paku dia ketak anak pun sambung. Anak pula bagi ke abah pula, tu yang tu baik. Untunglah. Nah, satu suruh pula anak pergi beli. Man, pergi beli rokok ke abah. Pergi rokok John. Rokok John isap.
Kita dengar tu rasa nak batuk tu. Oh tak isaplah rokok jom. Miskin sangat. Kalau miskin jangan isap rokok lah. Nak isap rokok biar tentu kaya. 3 ke yang RM50 sebatang tu. Kalau keluar RM3. Tarik. Ini rokok jom isap. Seluduk pula tu. Tak isap lah. Tak ada duit. Bagi kat anak pergi masjid, bubuh dalam tabung tu lebih baik daripada bagi kat John. Untung John je. Baik, yang ke-8, wartafatil aswatu fil masajid, suara mula ditinggikan di masjid. Apa maksud? Dulu mungkin orang bercakap-cakap. Sekarang orang tak tinggikan suara, tapi orang tinggikan handphone. Nah, orang tinggikan handphone. Cumanya kadang-kadang kita dah tutup handphone kita tengah semayang walaupun imam dah bagi tahu peringatan, sila matikan telefon bimbit tuan-tuan, tulis besar-besar sekalipun, silent, please silent mode dan sebagainya, pesan macam mana. Kadang-kadang dia bunyi juga, kita terlupa ataupun tertekan, yang lain dia ada banyak peringkat. Kita pun kadang-kadang cepat menghukum, habis semayang tu, dalam hati tak erti betul orang cakap dah tadi. Tu diam dia. Ataupun kita terus menghukum dia. Engkau lain kali. Jadi dia kali pertama datang ke masjid, baru lepas kena COVID-19 baru nak mari masjid kan. Kita pulak bagi pulak bakar dia pulak macam tu, tak mari. Dia pun tengok kalau pergi kedai kopi, pergi restoran besar, pergi di hotel, dia minum-minum tiba-tiba terlanggar, air tumpah. Adakah orang kedai tu ataupun hotel tu mari marah? Apa ni pakcik? Uncle, apa ni tumpah-tumpah ni? Menyusahkan kami lah. Tak ada. Yang kena datang, dia boleh minta maaf. Walau tumpah kita yang tumpah kan? Minta maaf uncle, minta maaf pakcik nanti kita ganti hak lain. Seronok dia tu. Walaupun salah dia, tapi orang lain datang minta maaf. Berbeza pendekatan kita di masjid. Kita terus hukum, marah terus. Apa korang hajar betul, dah pesan dah. Buka lagi. Dia dah tutup dah. Tapi dia punya jam loceng tu bunyi. Kali pertama dia dah subuh awal kat masjid. Biasanya semayang pukul 7. Hari tu entah macam mana lah. Kecing-kecing pergi masjid. Jadi jam itu bunyi lagi. Duduk tengah kuliah tiba-tiba bunyi. Duduk tengah semayang tiba-tiba bunyi. Bunyi jam loceng bukan orang call dia pun. Loceng tu berbunyi. Dah kita bertungkol, marah dia. Dia pun rasa hati, merajuk tak nak datang ke masjid. Dia seronok semayang sendiri di rumah. Kenapa tidak kita buat macam hotel tadi? Memang kesalahan dia. Kita maafkan dia. Mungkin itu kali pertama. Kalaulah hari-hari dia je, pegang telefon dia, tolong Tok Imam tolong pergi. Bunyi muka ni. Ambil telefon dia, ambil screwdriver, buka siap-siap. Cabut bateri. Bateri duduk depan tu, handphone duduk belakang tu. Keypad. Contoh lah kan. Buat gitu. Jangan marah lagi. Cepat menghukum. Jangan. Sabar lu. Buat macam hotel. Pendekatan dia menyebabkan orang rasa nak pergi pula kafe tu ataupun kedai tu. Tak salah. Walau dia yang terlanggar air tumpah. Tapi yang kedai tu datang, tak apa cik. Tak apa, nanti kita ganti air lain. Dia tak akan buat esok dia buat tumpah pula. Tak. Tak akan buat. Tak akan berlaku lah. Maknanya tertumpah. Begitu juga kita dengan institusi masjid. Kita ambil pendekatan yang demikian menyebabkan orang lebih seronok. Kita tak marah pun. Ini kadang-kadang kita sebut tak reti hajar dan sebagainya. Jadi suara mula ditinggikan masjid, maknanya ramai orang berbincang-bincang mengenai hal dunia di masjid ataupun meninggikan suara sama ada suara sendiri ataupun sibuk dengan handphone dan sebagainya. Wa kana za'imul qaumi arzalahum, dan yang ke-9, ketua kaum mereka ialah di kalangan orang yang paling hina di kalangan mereka. Apa maksudnya? Maksudnya yang memimpin kita itu pada ketika itu orang yang paling hina. Hina bukan sebab dia tak ada pelajaran, tidak. Tapi dari segi akhlaknya, orang yang nak pimpin kita tu orang rasuahnya, seleweng kuasanya, ada kes betinanya, ada kes macam-macam kes. Dia ni. Dia nak pegang kita. Ini di akhir zaman ni. Wa kana za'imul qaumi arzalahum. Nabi sebut. Maknanya kalau kita biarkan dia yang pegang tapak pimpinan negara, maka kamu akan menjadi
sehina-hina manusia, ataupun pada ketika itu Allah balakan kamu dengan suatu bala. Maknanya bila ada screen test supaya orang yang bebas rasuah, bebas tu untuk lantik sebagai pemimpin atasan, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada nampak jalan-jalan kebaikannya. Dan naik pula situ penasihat agama, mudah-mudahan Menteri Agama Dr. Zul, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada beliau untuk menasihati pimpinan-pimpinan negara untuk berjalan di atas jalan landasan yang sebenar, sebagaimana yang saya pernah kenal dia suatu ketika dulu sehingga sekarang. Mudah-mudahan kita nak yang tu, supaya kita tidak dibalakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita melantik pemimpin-pemimpin yang tak ada akhlaknya. Ini Nabi sebut, bukan kita pandai-pandai reka. Ini yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ukrima, yang ke-10, wa ukrima ar-rajul makhafata syarrihi. Manusia hanyalah dihormati kerana takut akan kuasa mereka. Kita hormat dia sebab dia ada kuasa. Bila dia tak ada kuasa, kita tak hormat pun, jumpa tak layan pun. No, bukan macam tu. Kita hormat seorang imam bukan sebab dia masih lagi jadi imam di masjid kita, tak. Dia dah pencen jadi imam, kita jumpa kedai kopi, ya Allah mam lama tak jumpa, setakat tes cawan roti canai kita akan bayar sebab kita hormat kat dia. Bukan kerana kuasa dia tu imam, sebab dia tanda tangan kita pernah kahwin dengan dia dulu, bukan. Bukan sebab dia memudahkan perkahwinan kedua kita tu, bukan. Bukan sebab tu. Dan mengharapkan perkahwinan ketiga, bukan. Tapi sebab kita hormat bukan kerana kuasa dia, tapi kita hormat sebagai mereka yang berakhlak, seorang yang baik, seorang yang soleh. Itu sebab dia. Begitu. Jadi kita hormat manusia itu bukan takut akan kejahatan dia, bukan. Tapi kita hormat kerana kemuliaan dia dan sebagainya. Macam kita hormat imam lah. Kalau suatu ketika dulu di kampung, kalau imam bila orang berkaitan dengan rumah Allah ni, orang yang dihormati, orang yang disanjung. Sekarang dia buat sama je. Rumah tu imam, rumah tu bila sama, biasa je naik curi. Mutu tu imam, mutu tu bila sama je dia rembat. Selipar tu imam, selipar tu bila sama-sama hilang di masjid. Bahkan dia target pula selipar tu imam. Oh, tu imam ni baca panjang tadi, hilang terus. Orang tak hormat. Sebab di akhir zaman tu. Dan yang ke-11, wasyuribatul khumur, banyak kedapatan mereka yang meminum arak ataupun benda yang memabukkan. Walubisal hari, yang ke-12, ramai lelaki yang mula memakai harir, sutra, pakaian orang perempuan telah dipakai oleh orang lelaki. Yang ke-13, wattukhiyatul qiyan wal ma'azif wala'ana akhiru hazil ummah awwalaha, iaitu diambilnya artis-artis. Wattukhizatul qiyan, iaitu artis mula disanjung. Cuba sebut nama artis. Sebut nama penceramah selebriti. Boleh kenal, boleh beza. Kat masjid ni mungkin lah. Kat luar daripada masjid belum tentu. Nama-nama artis disanjung, dipuji. Tak salah, tetapi kamu melampau-lampau sehingga kamu tak kenal alim ulama besar. Tok-tok guru pondok kamu tak kenal, alim ulama di Malaysia kamu tak kenal, belum lagi ke Nusantara, belum lagi ke tanah Arab, tapi hanya di Malaysia aja. Tak pun dah tak kenal. Itu tandanya, tanda akan dibalakan oleh Allah. Kemudian wal ma'azif, iaitu muzik mula dimainkan. Terlalu banyak alat-alat muzik sehingga melara dan melalaikan. Dan akhir sekalinya ialah generasi akhir umat ini melaknat, menyalahkan generasi yang terdahulu. Ada yang tak nak pakai ulama-ulama dahulu, ada kata dia tidak maksum, ada macam-macam. Itu tandanya ialah akhir zaman dan kita akan dibalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 15 perkara yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan kepada umatnya supaya tidak melakukan apa pun daripada kebelasan. 15 tu jangan buatlah. Elakkan semua sekali supaya tidak dibalakan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, kita tengok kepada ringkasan daripada Syama'il Al-Muhammadiyah
Saya ambil petikan sedikit dari bab lauk pauk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga hak kita makan tu kena pada makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada tuan-tuan duk beli makanan sunnah tu lah. Kita duk beli makanan sunnah, kurma lah, cuka dan sebagainya. Yang ni ialah yang kita makan hari-harian, mudah-mudahan kena pada makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni'mal idamu al-khallu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Aisyah, sebaik-baik hidangan itu ialah cuka. Makanan yang ada rasa cuka. Mana minat acar tu kena lah. Acar kan masukkan cuka sebab dia memudahkan penhadaman. Mudah hadam. Bukan suruh hiruk. Bukan hiruk. Dia rasa-rasa masam-masam dan sebagainya. Dan kita pun jadi tak makan banyak. Tak makan banyak. Bukan nak suruh makan banyak. Supaya kita tak makan banyak. Dia kecut perut. Mungkin perut jadi kecil dan sebagainya. Menyebabkan kita pun makan tak banyak. Kita makan pun lipat lutut kan. Lipat naik ke atas. Supaya perut ni tersangkut dengan paha. Supaya makan sikit juga. Dan tidak digalak makan di meja. Meja makan. Nabi tak ada meja makan. Kita tak boleh tak ada meja makan tak. Nak makan duduk bawah, lipat lutut. Tak sedap. Tak sedap tu hak suruhnya. Sebab bila makan bawah meja ni, perut kita sorok bawah meja. Tak, makan sedap, makan besar perut bawah meja. Tak ada orang nampak. Oh sedap. Last sekali nak bangun macam ulas hawa. Buat keluar perut selu-selu, akak stambung atas meja kalau letak. Pertama, cuka jangan bagi luput di rumah. Biar sentiasa ada cuka di rumah. Dalam hadis yang lain bermaksud selamatlah rumah yang mana sentiasa adanya cuka. Selamat. Maksudnya sentiasa macam ada lauk lah. Kadang-kadang Nabi juga makan cuka dengan roti pun ada. Cuka tu tak pernah tak ada. Baik, satu. Itu dia. Kemudian yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahmad dajajin. Nabi makan ayam kampung. Ayam kampung. Dajaj ialah ayam kampung, daging ayam. Apabila pada satu ketika, iaitu Abu Musa al-Asy'ari menceritakan, ada sahabat tak makan ayam kampung sebab dia tengok dia tu makan qazirah, iaitu makan benda kotor. Tapi dia kata apa? Aku tengok fa inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahmud dajaj. Aku tengok sendiri, kata Abu Musa Asy'ari, Nabi makan daging ayam kampung. Walaupun kamu kata ayam kampung kan makan kotor kan. Dulu ayam kampung dia makan najis, makan daging kucing, makan najis kita pun dia makan dulu masa zaman-zaman tak ada tandas. Kotor makan dia. Tapi Nabi makan juga. Maka makan dia tu. Kerana dia adalah pada sunnah Nabi SAW. Dua. Yang ketiga dalam hadis akaltu ma'a Rasulullah SAW pada Ibrahim dan datuknya, iaitu Nabi makan lahmul hubara. Apa lahmul hubara? Hubara ialah seekor burung yang panjang lehernya, berwarna kelabu coklat, rasa dagingnya antara ayam dan itik. Ramai udah kata burung macam burung hijrah. Panjang, warna kelabu coklat. Tapi kena ikutlah, kena rujuk dalam kitab-kitab fiqh pula. Burung yang macam mana? Yang berparuh macam burung helang tak boleh, yang cengkang tak boleh. Itu kena tengok sifat-sifat dia. Tapi kalau burung hijrah tu clear. Tak ada sifat-sifat tadi. Tak ada makan, contoh dia makan ikan, kemudian kuku dia tidak cengkang, paruh dia tidak seperti paruh burung helang dan sebagainya. Itu ada. Ya. Kalau ada lah, bukan kata kena pergi pakat bu belaka. Kalau dah kata kerajaan kata mergas tua kata tak boleh, janganlah pergi cari. Dalam kitab sama kata Nabi makan tau. Kapil tau. Oh makan, jangan. Sebab dia ada sebab dia lah, benda nak pupus. Benda nak pupus tak banyak dah ada. Kalau kita duduk tegar leher kerana benda tu, tak jadi macam suruh simpan janggut lah. Ada tempat-tempat ada jabatan dia tak bagi simpan, jangan duduk lawan lah. Cuma kita boleh
boleh bagi cadangan dalam MBJ. Kami semua sepakat untuk simpan janggut, tapi janggut yang kemas sebagai contoh. Macam dalam tentera, macam dalam polis, macam dalam tentera lah yang paling ambil berat dalam janggut ni. Dia kena ada sijil, kena ada macam permit daripada doktor mengesahkan kita. Bukan sebab nak simpan sunnah apa, sebab bila cukur berdarah, cukur dia akan gelupah kulit dia, makan dengan kulit-kulit dan sebagainya. Maka ketika itu dibenarkan. Dia bagi tempoh pertama percubaan 3 bulan, lesen percubaan. Lepas tu 6 bulan, lepas tu setahun, lepas tu lepas lah. Maksudnya boleh simpan. Tapi ada syarat-syarat dia. Kalaulah kata tentera tak bagi, siapa-siapa yang abang-abang tentera duk argue lah, tak boleh sunnah, kafir. Bukan, jangan kata kafir tu. Bagi dalam musyawarah MBJ, simpan tapi kemas. Bentuknya begini. Kita bagi cadangan dan kita bagi solution kat dia. Kadang-kadang ni orang tak nampak. Kita bagi dulu. Jangan cepat melatah sebab benda yang sunnah, yang kita melatah macam orang tak benar, kita semayang. Kita simpan janggut bagi nak orang lawan. Oh, tak boleh. Kita kena simpan janggut sunnah Nabi. Tengok semayang kadang-kadang tinggal juga. Wah, rasuah standard ya. Dah, mari lambat tampering hilang, biasa je. Yang tu lagi wajib. Ni sunnah. Tampering hilang, haram. Rasuah, haram. Seleweng kuasa, haram. Banyak orang haram daripada orang halal yang kau buat pun. Agak janggut je dah. Tak boleh macam tu. Maksudnya, kita nak berjuang sampai mati-matian. Ni benda yang wajib. Kalau majikan kata, kau tak boleh semayang. Yang tu boleh berjuang. Sampai mati pun tak apa. Kau tak boleh pakai tudung mari pejabat. Itu kena berjuang sampai habis-habisan. Itu kaedah dia. Kalau hak sunnah tu bukan tak nak berjuang. Kalau boleh, kita nak simpan sunnah. Kalau tak boleh, tak apalah. Macam mana. Tapi di hatinya, kita sunnahkan di hati. Sunnahkan di hati kita. Aku nak tapi oleh kerana tak boleh, tak apalah. Tapi hari Sabtu Ahad, aku akan simpan juga sikit pun aku nak juga supaya bidadari bergantung di janggut-janggut aku. Hati itu kita serbankan, hati kita jubahkan, hati kita make upkan dengan amalan sunnah. Kalau tak boleh di luar, begitu. Yang keempat, kita ambil ringkas tapi biar bertepatan dengan sunnah. Daripada Abi Asid, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu az-zait wa udhinu bihi fa innahu min syaratil mubarakatin. Makanlah kamu akan minyak zaitun dan berminyak-minyaklah kamu dengannya kerana dia datang daripada pokok yang mulia atau pokok daripada syurga. Minyak zaitun original, Turki ke Palestin ke mana-mana pun tak kisah. Janji dia adalah minyak zaitun. Baik. Yang kelima, kerana Nabi SAW yu'jibuhu dubba wa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altu ittabi'ahu fa'adha'ahu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbu. Allah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menggemari labu. Apabila baginda dihidangkan makanan atau dijemput makan, aku sering mengiringi baginda lalu aku letakkan labu di hadapannya kerana aku tahu beliau iaitu baginda Rasul sangat menyukainya, menyukai labu. Labu air kau, labu sirah kau, labu apa, janji labu. Nabi suka, terlalu suka. Anas bin Malik kata khodam dia setiap kali Nabi pergi buat lawatan, maka ada jamuan, ada labu, aku akan ambil di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga kalau akak, ibu-ibu yang ada di belakang, di sebelah, bila kita hidangkan makanan untuk si suami, sang suami kita, undertaker kita tu, ambil makanan yang dia suka letak depan dia. Jangan ambil letak depan kita. Kalau sama-sama suka, belah dua. Dia suka ayam percik, buat dua pinggan. Satu depan suami, satu depan kita. Sebab kita dengan dia sekupu, sama suka. Ataupun budu, sama-sama budu. Buat dua mangkuk budu. Depan dia, depan aku. Apa lagi? Last sekali, asing-asing. Kalau sama-sama suka, dahulukanlah dia. Buat satu je. Kalau boleh sepinggan dia makan. Boleh ustaz, dulu masa mula-mula kahwin. Habis dah lama kahwin tak boleh.
Rasa macam anak-anak cucu tengok segan lah pula. Apa masalah dia? Satu jimat sabun. Pinggannya basuh. Lepas tu suami untung. Isteri akan basuh pinggan tu. Suami basuh tangan dia. Dia pun basuh tangan le pinggan. Air basuh tangan. Isteri yang minum. Lagi sayang kat kita. Oh, tak tergamuk lah. Mula-mula kahwin pasal apa tergamuk? Makanlah. Ustaz. Tu aku malah mengajar tu. Dia tanya ustaz lah. Ustaz buat ke tak? Puluk. Taklah aku tak makan lah. Begitu juga kalau pergi kenduri. Ambil sepinggan je. Tahu dah kalau ambil 2 pinggan, 2 tak habis. Ambil 1 je. Makan 2 orang. Saya pergi kenduri. Saya takkan ambil. Saya duduk kat meja. Tengok dia ambil apa. Makan dia makan separuh, kita makan separuh. Dia makan 3 paruh, kita makan 10 paruh. Cukup lah. Sebab tak percaya, tuan-tuan pergi tengok tempat kenduri. Confirm pembaziran yang besar. Tak payah kira lah serban besar baku derian ke, jubah meleret je tak ayam ke. Sama saya tengok. Yang saya tengok, jangan terasa hati yang saya tak tengok. Yang saya tengok. Sama je, kepiuh atas kepala, ketayak atas kepala, tapi makan membazir. Sebab alasan tak nak berulang pergi ambil. Takut nampak makan banyak. Takut makan tu habis awal. Macam-macam. Bazir, kesian. Rumah dia dah bayar dah kat catering, tak ada masalah apa. Tapi kita yang faham agama, kenapa nak bazir? Ambil sikit-sikit dah lah. Ambil dulu rasa, sedap. Tambah. Ambil sikit dulu. Tak boleh nak ambil banyak. Ambil banyak biar isteri ambil, kita duduk tengok je. Tanya, boleh makan? Sedap. Kita ambil. Keedah dia supaya jangan bazir. Ilmu yang kita belajar bukan hak kita pun. Hak orang lain, hak tuan rumah. Jangan kira kita bayar RM50 kita kena bazir. Kalau bagi 50 lah. Kalau bagi 20 nak padan kita makan, tak padan kita pergi. Itu bukan kita nak pergi makan sangat pun. Tak tahulah kalau tuan-tuan pergi memang nak makan. Saya pergi sebab orang panggil je. Perut pergi tu macam ikan buntal dah. Dah 3 rumah dah. 3 dewan dah pergi. Pergi ujung je. Dapat air cendol. Bukan cendol, air cendol je. 50 juga, 100 juga kalau nak bagi. Kita nak bagi berapa? Bagilah. Itu sebagai hadiah lah kat dia kalau dia kaya. Kalau dia susah sebagai sedekah. Silaturahmi itu penting. Hubungan silaturahim itu je. Makan ni kat kedai. Kalau kita bayar 50 tu, keluar kok mata nasi biryani. Banyak sangat RM50 ni kalau nak kira. Tapi hubungan tu yang penting. Bukan makanan. Jangan sampai bazir. Jangan bazir. Tolong sangat-sangat rugi. Yang kita duduk belajar ni rugi sangat-sangat. Jadi disebut sini Nabi suka sangat labu. Jangan putus labu di rumah ada. Dia boleh simpan lama dan sebagainya. Baik, yang berikutnya sikit lagi. Nabi SAW suka akan al-halwa al-asal. Yuhibbul halwa al-asal. Baginda SAW menyukai manisan dan juga madu. Manisan. Kita ingat manisan ni gula melaka tu nisan. Kalau panggil nisan tak? Manisan. Benda yang manis. Tak kisahlah. Yang bentuk yang orang Arab buat kuih yang manis tu panggil halwa juga. Benda-benda halwa yang manis. Apa juga bentuk manis. Madu-madulah. Apa juga bentuk manis. Tak kira lah dia buat gula melaka pun kira manis. Caklat nisan pun manis. Enggak apa lagi. Asalkan benda tu manis. Kek pun manis. Jadi Nabi suka yang manis. Dan juga madu. Nabi tak kena kecil manis kau. Dia kerja kuat. Lepas makan dia bukan tidur. Macam ular sawah macam kita. Lepas makan tu dia kerja. Orang tua dulu tak kena kecil manis. Sebab dia makan banyak pun kerja dia banyak. Peluh dia banyak. Ada kata, Ustaz kena kecil manis cuma hospital tak ada. Tengok, degil. Bukan sebab hospital dah ada lama dah. Sebelum kita beranak hospital dah ada dah. Tapi sebab dia kerja tu padan dengan apa yang dia makan. Ini makanan sunnah. Halwa, kalau kecil manis sekalipun makan niat untuk ubat. Arwah mak saya kata. Makan tak apa, niat ubat. Mak saya kecil manis dia tak boleh baca. Tak tinggi lah, maksudnya tak boleh nak baca. Lepas pada 30 habis metal. Nothing.
Tapi setiap kali musim durian, wajib musaking. Mau balik ke? Jangan lupa lah, li rauk tu, durian sedap situ. Nak sebut apa? Dia nak makan. Kita tahu dia kecil mana ni, balik metak. Tapi dia kata niat buat ubat. Sebutir, ubat. Bukan sulah, sebutir. Sebiji durian, makan. Tak ada masalah apa. Gimana ni? Niat ubat lah. Sebab ni ambil tapaul. Nabi suka benda manis dan Nabi suka akan madu. Baik. Nabi suka pula ni. Ni hak tuan-tuan suka. Patutlah kita pun suka. Daripada Ummu Salamah, bonda kita. Annaha qarrabat ila Rasul sallallahu alaihi wasallam janban mashwiyan fa'akala minhu summa qala ila as-salah wa ma tawadda. Ummu Salamah menghidangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sepotong daging kambing panggang. Daging kambing panggang. Rasulullah memakannya lalu bangun menunaikan solat tanpa berwudu. Nabi suka kambing panggang. Kalau daging, Nabi suka pula daging di bahagian az-zara. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu az-zara. Nabi suka kaki daging di sebelah paha belakang. Nabi suka akan bahagian paha yang belakang, paha lembu. Kalau dia ambil paha tu. Tetapi sebaik-baik daging, Nabi kata ai atyabul laham lahmuz zahar. Atyabul laham lahmuz zahar. Sebaik-baik daging ialah daging belakang. Orang panggil batang pinang. Sebaik-baik. Itu paling mahal pun, batang pinang. Batang pinang ada dua, batang pinang luar, batang pinang dalam. Yang dalam, orang panggil batang pinang harimau menangis. Tak pernah dengar? Kat luar tu, dia ada batang pinang tulang belakang kan? Kita potong, itu mungkin dalam sekilo lebih-lebih sikit lah. Kalau musim korban, orang yang tak erti, memang dia cincang batang tulang belakang tu sama je. Dia luruh dia kan, potong selai tu, dia hurap halus-halus, itu lembut. Kiri dan kanan. Iaitu harimau senang nak makan pun sebab duduk di atas belakang. Tapi yang duduk dalam, batang pinang tapi belah dalam, harimau menangis. Sebab dia gigit tak dapat, menangis harimau. Itu orang tua kata, batang pinang harimau menangis. Kata hak manusia duk mikir gitu. Dia dapat kat dia ambil tulang belakang, dia akan ambil dari belah dalam. Sikit je. Besar telapak tangan dia kiri dan kanan. Tak sampai setengah kilo pun. Tapi yang tu paling lembut. Iaitu pakai lighter pun cukup dah bakar makan. Lembut sangat. Memang lembut. Pegang macam ni dia hancur. Dia tak ada urat macam ayam. Kena pandai. Ayam tak ada urat. Kambing urat halus. Lembu kasar sikit. Kemudian kebal lagi kasar urat dia tu. Urat daging. Maka yang bawah tu, yang kata batang pinang harimau menangis, dia lembut, tak ada urat macam ayam. Tapi rasa daging. Yang tu. Kalau nak kenal lah, korban akan datang, pergi tengok batang pinang harimau menangis. Petua, orang tua-tua. Tak tahu lah. Tapi betul lah. Sikit lah. Saya selalu sembelih, saya tahu lah. Bila tulang belakang pergi hantar dekat orang tukang potong, dia tak tahu, kata kejap. Pusing dalam. Kenapa Ustaz? Pusing je nak tengok. Harimau menangis. Orang tak kata apa, kita ambil sikit je. Mana tuan ni? Yang 7 orang ni mana? Ni. Ustaz ambil sikit bahagian dalam ni, yang kat tulang ni. Okey Ustaz, ambil. Saya halau belakang kat Ustaz tu. Lega gitu. Kena 7 ekor yang menangis. Sedap betul. Lepas tu kena cerdik juga. Buat-buat tak nak tengok je. Orang tak nak, orang tak tahu. Lepas ni berebut lah. Harimau menangis tu. Harimau tak dapat, menangis je. Tersedu-sedu tak jadi makan. Balik masuk hutan semula. Jadi sebaik-baik daging, Nabi kata ialah daging belakang. Maka betul lah. Kalau harga mahal pun, batang pinang tu munasabah. Sebab tepat dengan hadis Nabi SAW. Kemudian sikit lagi. Fadlul Aisyah ala nisa ka fadlis syarid ala sairit ta'am. Lebihnya Aisyah berbanding dengan perempuan-perempuan yang lain.
Ini yang dimadukan. Khadijah tiada bandingan. Khadijah tak pernah dimadukan. Sebab tu dia tak ada bandingan. Selepas kewafatan Khadijah, baru ada maduan. Ada madu. Maknanya kalau tuan-tuan nak kahwin lebih, selepas yang pertama mati dulu, baru kahwin. Selamat Kak kan? Jangan mati dulu Kak. Mati dulu. Biar mak yang mati dulu. Siapa yang mati dulu? Dol yang mati dulu. Minoh yang mati dulu. Dol yang mati dulu. Duk baloh dua orang tu. Tak kira lah siapa nak mati dulu. Tapi Khadijatul Khuwailid, bonda kita meninggal dahulu, wafat. Lepas tu barulah Nabi kahwin dengan yang lain. Sebab tu disebut ini, kelebihan Aisyah berbanding dengan isteri-isteri yang lain. Seperti bezanya, lebihnya, keutamaan as-sarid berbanding dengan makanan yang lain. As-sarid ala sa'irit ta'am. Apa itu as-sarid? Sarid ialah hidangan roti dengan daging dan juga ataupun sayuran. Kebab. Di balik sayuran, potong ataupun ayam. Digaul-gaul bubuh dengan roti. Sandwich. Itu ikut sunnah. Ikan, kalau tak ada daging, tak ada ayam, bubuhlah. Jadi ada sayur dengan roti. Itu kaedah as-sari. Maknanya lebihnya sari ini berbanding dengan makanan yang lain. Seperti lebihnya Aisyah berbanding dengan isteri-isteri yang lain. Nabi terlalu sayang kepada Aisyah lebih daripada isteri-isteri yang lain. Maknanya lebihnya sari berbanding dengan makanan yang lain. Itulah kelebihan dia. Wallahu alam. Jadi moga-moga dah pukul 9 tepat. Moga-moga yang kita belajar ni kena dah dengan apa yang kita hidangkan selama ni. Dengan sandwichnya, dengan paha lembunya, dengan kambingnya, dengan daging batang pinangnya dan yang lain-lain tu, moga-moga kita dapat beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kesempatan yang lain kita akan sambung lagi sedikit mengenai makanan ni. Ada lagi sebelum kita masuk dalam bab bagaimana wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Nabi ada ketika dia berwuduk, dia makan kambing dia pergi wuduk, dia makan unta dia pergi wuduk dan sebagainya. Ada sebab-sebabnya yang tertentu yang menyebabkan Nabi itu berwuduk dan sebagainya. Wallahu alam. Moga-moga kita sentiasa dalam hafizillah. Allah sentiasa menjaga kita. Allah sentiasa mengawasi, melindungi kita daripada apa jua ujian yang Allah timpakan kepada kita insya-Allah. Pada itu dulu tuan-tuan, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.